Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan hadis yang ke-59. Yang mana hadis yang ke-59 ini di bawah tajuk yang kedua, iaitu bab orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu ketika dia sedang sibuk bercakap dan dia menyempurnakan percakapan dia itu ataupun bicara dia itu. Kemudian selepas itu barulah dia menjawab persoalan yang ditanya itu. Jadi hadis yang ke-59 ini sebagai sambungan perbincangan pada pagi ini, muka surat 14, iaitu nota kaki yang ke-17. Nota kaki yang ke-17. Jadi nota kaki yang ke-17 itu berkait dengan jawapan Nabi SAW terhadap pertanyaan A'rabi itu. Bila A'rabi itu tanya mata sa'ah, bilakah kiamat itu? Bilakah kiamat itu? Maknanya dia tanya tentang kiamat. Jadi Nabi tidak terus jawab. Nabi selesaikan dulu percakapan Nabi, kemudian selepas itu barulah Nabi memberikan jawapan. Jadi jawapan yang diberikan oleh Nabi antara alamat kiamat. Nabi tidak sebut bila berlaku kiamat itu, tetapi yang disebut oleh Nabi SAW adalah alam ataupun amarat, iaitu salah satu daripada tanda kiamat itu. Apa dia? Idza duyyatil amanah, apabila amanah itu disia-siakan. Baik, cuba tengok nota yang ke-17 atau perbincangan hak itulah perbincangan berkait dengan jawapan Nabi. Idza duyyatil amanah, apabila amanah itu disia-siakan. Jadi amanah menurut erti jadi amanah ni kalau menurut pengertian hak biasalah, bila sebut amanah, iaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau diserahkan kepadanya untuk disimpan atau dijaga. Atau amanah itu adalah kepercayaan yang diletakkan pada seseorang. Dengan itu, kalau kita pakai dengan makna hak ni lah, hak kebiasaan, maksud amanah ni, maknanya setiap orang yang bekerja, berjawatan, berpangkat, ibu bapa kah dia, guru kah, murid, pemimpin, rakyat, dan semua peringkat manusia, semuanya adalah pemegang amanah berdasarkan kepada keadaan mereka masing-masing. Jadi kalau kita pakai erti ni, mana setiap orang itu pemegang amanah semuanya, sesuai dengan keberadaan dia. Jadi amanah tidak boleh diserahkan kepada yang bukan ahlinya, iaitu orang yang tidak berkelayakan dan tidak dapat menjaganya dengan baik. Ini bersesuaian dengan firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, maka Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Suratul Nisa ayat 58. Jadi maknanya amanah itu adalah suatu perintah wajib. Suatu perintah wajib. Dan wajib ni wajib aini ataupun kita sebut sebagai fardu ain.
Bukan fardu kifayah, tidak. Ada juga fardu kifayah setengah-setengah perkara lah. Boleh jadi juga amanah yang disebut dalam hadis yang ke-59 ini bererti amanah agama, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, idza aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan amanah, tanggungjawab amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Jadi kalau kita perhati secara umum, menerima amanah dalam keadaan tidak berkemampuan, yang mana kesannya gagal melaksanakan amanah secara sempurna, itu merupakan satu kezaliman. Jadi bila diberikan amanah, dia sanggup walaupun dia tidak mampu, itu termasuk dalam kezaliman. Itu secara umumnya ayat ini. Baik. Jadi maksud kedua-dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa amanah yang dimaksudkan sini amanah agama. Amanah agama. Jadi amanah agamalah yang diserahkan Allah kepada manusia. Itu maksud kedua-dua ayat ini. Mereka lah yang dibebankan dengan iman dan segala tanggungjawab keagamaan yang lain. Selain dari amanah menjaga agama, manusia yang beriman diamanahkan juga untuk menjaga dunia. Menjaga dunia ni kalau kita tengok huraian ulama, dia panggil siasatud dunia. Siasatud dunia, yakni pengurusan dunia tu. Hak zahirnya nampak tidak seperti agama, tetapi kalau kita urus dengan cara betul, dia boleh pahala juga. Bukan kata hak agama je boleh pahala, tidak. Buat rumah tu boleh pahala walaupun dia bukan agama asal tu. Tapi kalau buat tu dengan niat yang betul, dengan cara yang menepati kehendak agama, dia boleh pahala juga. Kerana adanya orang-orang yang beriman dunia ini seperti adanya ruh pada tubuh manusia. Ini sebagai perbandingan. Mana adanya orang yang jaga agama. Agama di sini maksudnya agama tauhid. Bukan semua agama. Maksudnya agama tauhid. Maka keberadaan orang yang beragama tauhid, kalau nak dibandingkan, samalah seperti ruh yang ada pada tubuh manusia. Apabila ruh tidak ada, tubuh akan mereput dan binasa. Begitulah juga bila tidak ada orang yang beragama tauhid, itu isyarat kepada kerosakan yang akan berlaku. Baik, cuba kita tengok di sini. Amanah dengan makna mukmin yang diberikan amanah agama ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini hadis ni dia berkait dengan sebelum berlaku kiamat ni, nak cari orang yang kata Allah pun tidak ada. Mana yang ada pada waktu tu orang-orang kafir saja. Misalnya di sini Nabi kata la taqumus sa'ah ala ahad yaqulu Allah. Mana kiamat tidak akan terjadi selagi ada seseorang ia berkata, la taqumus sa'ah ala ahadin yaqul Allah. Mana kiamat tidak akan terjadi selagi ada seseorang berkata Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad ibn Hibban, Abdul Razak, Abdul bin Humaid dan juga lain-lain. Hak ni kalau kita tengok dalam huraian ulama lah dari sudut syarah hadis, Allah di sini ni maksudnya tak ada dah orang yang mengucap. Itu maksud dia. Sekadar nak sebut Allah tu orang kafir boleh sebut. Sebab tu kebanyakan ulama kata maknanya tak ada orang Islam. Tapi setengah ulama kata nak ayatnya orang Islam. Ada lagi orang Islam, ada juga khilaf pula lah situ tu.
Tapi Islam pun Islam tak ada beza dengan orang kafir, cuma Islam ya. Sehingga nak kata Allah pun tak boleh. Maknanya keadaan Islam dia tu teruk benar tu. Tapi kebanyakan ulama kata maknanya ini tidak Islam, itu isyarat ke arah tu. Sesuai dengan hadis-hadis lain yang mengatakan sebelum berlaku kiamat Allah matikan lebih awal orang Islam itu. Tak apalah. Baik. Langit, bumi, haiwan melata, bukit bukau dan gunung gadang, bahkan malaikat sendiri pun tidak layak menanggung amanah agama ini, kerana mereka makhluk yang tidak terikat dengan dosa, baik buruk dan balasannya. Kerana itulah mereka tidak layak menanggung amanah untuk menjaga agama. Agama sini maksudnya agama tauhid. Manusia juga disebut sebagai satu makhluk yang menzalimi dan menganiaya, tetapi pada hakikatnya manusia menganiaya dirinya sendiri kerana ia sedar tentang amanah kepada Tuhannya dan hubungannya dengan Tuhan, seperti hubungan kekasih yang tidak melihat berat atau ringannya tanggungjawab yang akan dipikul, tetapi melihat kepada apakah yang dikehendaki dan dipinta oleh kekasih hatinya. Jadi yang faham perkara begini makhluk manusia saja. Ni orang panggil fitrah lah. Manusia ni bila dicinta kepada seseorang, dia akan cuba mendekatkan diri dia kepada seseorang itu. Itu sifat manusia. Sebab itulah Nabi kata kan, ni salah satu maksudlah. Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Salah satu terjemah dia, mana seseorang itu bila dia sayang kepada satu puak, mesti akan banyak persamaan dengan puak tu. Sebab itulah golongan-golongan ni termasuk dalam ghazul fikri, serangan pemikiran. Jadi golongan-golongan yang nak memesongkan umat Islam ni, salah satu pendekatan yang mereka guna mendekatkan cara hidup dengan agama lain, dengan ajaran salah. Dia tak suruh kita jadi Yahudi, tetapi dia urus supaya kehidupan itu serupa dengan Yahudi. Itu sebagai peringkat permulaan. Bila surah banyak dah persamaan, akhir sekali dia boleh terima semuanya. Tu kaedah. Ataupun kita kata modus operandi, nak menyesatkan seorang ini, dia bina dulu sudut keserupaan itu. Sebab tu Nabi tak beri. Makna kalau sesuatu yang menjadi amalan, mana-mana agama, amalan mana bukan budaya, bukan bangsa, tidak. Kalau bangsa tu dibenarkan lagi. Misalnya kita nak pakai pakaian bangsa lain, itu bukan berkait dengan pakaian agama, boleh. Keserupaan itu tidak menjadi masalah. Keserupaan yang tidak dibenarkan, keserupaan itu menjadi syiar ajaran itu, menjadi tanda dia. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Misalnya kalau dalam syarah Al-Adabul Mufrad tu, satu ketika dulu ulama tak benar guna pen merah. Sebab satu ketika ada, cuma dia tidak sebut dalam kitab tu nama apa ajaran tu. Ajaran yang mana syiar ajaran dia tu warna merah, jadi dia pakai merah, banyak merah pakaian dia. Dia latih gitu supaya ada ajaran batiniah di Kelantan ni, dia pakai pakaian putih. Sebulan dalam setahun tu sebulan. Kalau dalam bulan tu dia akan pakai. Dan anda pernah tengok lah pokok dia putih semua. Selepas je pun putih lagi. Habis putih dia pakai. Tak usah kira lah tu warna ke dia. Maknanya putih pakaian dia tu. Jadi dalam syarah Adabul Mufrad tu, satu ketika ulama tak benar guna pen merah. Apa? Kita nak menjarakkan kehidupan kita dengan orang yang terlibat dengan ajaran salah. Sebab tu kena tahu, hati-hati nak kena tahu. Ajaran salah ni, bila dia nak supaya kita dekat dengan ajaran dia, mula-mula sekali dia akan perkenalkan sifat khusus dia. Orang panggil syiar itu. Itu cara dia. Dia ada lambang. Boleh katakan mana-mana agama ni dia ada lambang dia. Misalnya kita kata ni capa, kita kata dak. Tu lambang tu. Mana yang pilih capa tu? Tu tanda tu kita boleh tahu lah, ni puak-puak ni. Mana tak boleh. Mana kalau di India dulu dia ada satu buat jenis Surbeija misalnya tu. Orang tahu lalu buat mana tu. Patut Surbeija tu adalah cara dia kita, sehingga orang yang biasa dengan pihak mereka ni tak boleh kenal ni buat ni. Dan kalau di Kelantan kita begitu. Kalau orang ngaji sungguh lah, benda ni tak salah ni. Anak sebut ni tak salah ni. Misalnya kita kata cara pakai serban boleh tahu pondok mana. Tidak gitu. Kalau ekor kau ni pondok ni. Kalau ekor dua pondok ni, ekor pendek. Tak ada ekor pada. Ni pondok ni boleh tahu. Boleh tahu.
Ni orang pondok cerita lah. Dia boleh kenal ni pondok Pasir Tumbuh, ni pondok Ajillah. Tak, dia boleh tahu. Ni pondok Abdullah Samah ni, dia boleh tahu. Dia boleh tahu. Tu tanda. Islam kita pun gitu juga. Sebab tu dalam hadis Nabi kata nak tahu orang Islam tengok semaya dia. Semaya tu jadi syiar. Tengok dia sembelih dia makan lagu mana. Sembelih tu. Tu disebut. Begitu juga ajaran salah, dia ada tanda dia. Jadi bila kita tahu dah itu tanda dia, jangan guna lah. Jangan guna. Misalnya kita kata kalau capa tu simbol kepada mana, atas guna. Patut tak saya pakai lipat, tak apa pakai kaki, tak apa lipat tu. Pakai atas kepala ni tak boleh. Tak boleh. Tak usah pakai. Apa tu? Dia jadi sakit kepala. Tak usah pakai. Kita kena bertegah bagi tu, dia kena jelas lah. Dia kena jelas. Tu. Bahaya kepek merah ulama kita tak benar dulu. Dalam syarah Adabul Mufrad tu. Apa tu? Sebab pernah jadi satu tanda. Pernah jadi satu tanda. Baik. Tu kena berhati-hatilah, kena berhati-hati Baik, seterusnya. Jadi secara fitrahnya manusia ni dia tahu tu, perasaan dia tu, mana kalau dia cinta kepada seseorang, dia tak akan buat sesuatu yang orang tu marah. Dia cuba akan mendekatkan bentuk hidup zahir dia seperti orang tu lah. Begitu juga dalam konteks hubungan kita dengan pencipta kita ni, manusia saja boleh faham. Orang beriman yang sebenar, dia akan cuba mendekatkan diri dia sedekat-dekatnya kepada Allah dengan melakukan semua perkara yang Allah redha, tak kira dalam bentuk apa pun. Itu sifat mukmin yang ada mahabbatullah, yang ada cinta kepada Allah. Memang gitu. Hak tu boleh ke dak makhluk lain selain manusia? Tak boleh. Siapa tahap tu? Tak boleh. Baik. Jadi sebab itulah manusia dikira layak sebenarnya. Cuma ada setengah-setengah tu dia menganiaya diri dia sendiri dengan cara dia tidak pikul amanah itu. Dia timbul sebenarnya dalam internet, anda tengoklah. Anda tengok persoalan amanah ni, hak ni. Dia kata kita ni tidak minta kita jadi manusia. Lepas tu kita pun nak ada hak nak menentukan kita nak ikut agama ni. Dia panggil kebebasan manusia. Mana kebebasan ni tidak ada hak. Itu memang dibincang. Ini biasanya pokok liberal lah. Pokok liberal. Kalau kita tengok di internet macam-macam. Banyak ke hadirat. Kalau anak-anak kita di sekolah ni dia tidak dapat, dia tidak ada pendidikan asas pendidikan agama yang kukuh. Gak di universiti ni memang dia sangat menekankan kepada kebebasan berfikir ni. Dia kata ya lah juga. Jadi agama ni sama. Bila dia letak agama ni semua nak kepada kebaikan, maka dia anggap itulah moto agama. Tak betul. Kita terima semua agama nak kebaikan, kita letak kita sama. Tetapi yang Allah naknya mana? Allah naknya mana? Kita kira tu. Itu sebenarnya yang diambil kira dalam agama. Baik, agama ni banyak, tapi Allah nak mana? Baik. Jadi nak tahu Allah nak mana tu, mana dalil dia? Dalil itulah dia akan menjadi masalah kepada manusia. Dan hak itulah yang Nabi berdepan dengan masyarakat. Kalau kita perhatikan metod, kita kata modus operandi Nabi lah, metod dakwah yang digunakan Nabi mereka awal, Nabi tidak tolak ajaran musyrik. Cuma Nabi tanya mana dalil? Mana dalil? Kalau kita tengok dalam Quran, orang kafir dia kata dalil ni ajaran nenek moyang kita, ni ajaran nenek moyang kita tinggal daripada zaman berzaman. Maknanya dalil dia tu adalah amalan masyarakat. Allah tak terima. Allah tak terima. Kalau dalil lagu tu dia tidak ada standard kehidupan agama. Kalau lagu tu dia tak, dia kena mesti daripada Allah pencipta. Di situlah dia akan pergi kepada wahyu. Wahyu. Jadi orang Arab, sebab tu Nabi bila bercakap, Nabi akan baca Quran. Bila baca Quran, orang Arab tengok dia terkejutlah. Ni dalil. Ni orang panggil dalil. Orang tak panggil dalil ikut kita kata ikut masyarakat tu dalam bab agama. Dalam nak buat rumah, nak buat agama tu tak apa tu. Tu dia panggil pengalaman. Sebab tu dia ada pula ilmu tajribah. Tapi dalam agama dia tak terpakai ilmu tajribah. Dia kena pakai ilmu wahyu. Dalam bab agama, bab buat rumah, bab kehidupan dunia ni, tu boleh pakai ilmu tajribah.
Pengalaman sains, perubatan hak tu boleh pakai. Tapi dalam bab agama tak boleh. Hak ni dia mesti ikut wahyu. Kalau tidak, manusia ni akan ikut perasaan dia, wahyu jadi tidak standard lah kita kata. Jadi nak pasti macam mana pencipta kita nak, hak tu lah orang panggil dalil. Dia panggil ulumul wahyu, ilmu wahyu. Hak tu yang sebenarnya yang jadi masalah zaman dulu tu. Bila Nabi minta dalil dalam bentuk wahyu, rupanya hak marah bila minta dalil zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah lagi. Tidak pelik lah sebenarnya. Tidak pelik. Sebab apa? Sebab kalau kita tegak hidup di atas dalil, dia orang tidak boleh nak menyelewengkan agama. Itu sebenarnya. Mana kalau kita pelonggar masalah tu, tak boleh tanya dalil, masing-masing orang boleh heret agama mengikut cita rasa dia. Tu bahaya tu. Jadi kalau sesuatu tu kita minta dalil, semua orang akan beringat nak kecil. Itu agama kita. Sebab tu dalil-dalil ni tonggak agama. Sebab anda dengar ada seorang ustaz dia kata tanya dalil tu salah. Ada ustaz kata begitu. Lepas tu nak kata orang tak tahu. Ada orang nak kata tapi malas. Kejut anda. Dia kata minta dalil tu salah. Lepas tu ada seorang ustaz lagi tu, berat dia kata minta dalil. Nak semaya, nak rokok minta dalil. Berat ngerti ustaz ni. Orang tak minta dalil dia nak rokok tu. Nak rokok dalam semaya. Dia kata tak boleh semaya kalau tak tahu dalil rokok. Ni berat nah lagu ni. Orang minta dalil ni isu-isu yang orang tak tahu, yang isu pelik. Orang yang ngaji pokok-pokok yang 10 tahun pun tak tahu. Tu orang minta dalil. Kalau benda-benda hak asas begini, orang tak payah dalil dah. Sebab tu dalam agama kita dia panggil amrun dururi, dia panggil. Sesuatu yang surah dururi kadang tak perlu dalil dah. Tak perlu dalil. Orang tahu belaka. Misalnya semaya, tak payah minta dalil. Awak semaya ada dalil, orang tak tanya dah tu. Kalau tanya juga tu maknanya kena siasat lah orang ni tu mana jadi gitu tu. Jadi kena ingat dalil ni merupakan salah satu mekanisme lah kita kata untuk jaga agama, supaya manusia tidak boleh bercakap sewenang-wenang bila dalam bab agama. Bahkan kita ni kalau dalam bab kehidupan biasa pun kita tanya, dia awak sebut gini tu teori ke praktikal? Tu tanya dalil dah tu. Takut teori tak terbukti lagi kebenaran dia. Kehidupan biasa pun kita tanya dalam kisah tertentu. Jadi kita kena ingat perkara itu. Baik, amanah juga, selain daripada amanah ni bererti agama tauhid. Agama amanah ini juga dia bererti fitrah. Gapo dia fitrah ni? Iaitu Allah, apa yang Allah buat sebagai hal semula jadi ke manusia. Ni. Seperti suka melakukan perkara yang baik, itu fitrah. Dan tidak suka pada perkara yang buruk, itu fitrah. Memberi makan, menghubungkan silaturahim, berkata benar dan lain-lain, semuanya adalah perkara yang baik menurut fitrah manusia. Sebab tu ulama, ahli-ahli falsafah Islam dia kata ni sebagai contoh. Orang yang kita kata jahat tu, penjenayah tu, cuba kita buat kajian tentang diri dia. Perkara hak baik dan buruknya mana lebih banyak dalam diri penjenayah itu. Kalau kita tengok orang-orang yang nak kena hukum bunuh tu, kesalahan dia kadang 2 perkara, 2-3 perkara. Gapo dia? Misalnya kita contohnya mengedar dada. Tapi orang ni kadang-kadang dengan muk dia baik, dengan jiran, dengan isteri dia berjerit saya tu. Tapi dia mengedar dada. Kadang ada kesalahan, tapi kesalahan tu melayakkan dia kena hukum lah. Nak ayatnya kebaikan manusia ni jauh lebih banyak daripada keburukan. Baik itulah orang panggil fitrah. Kalau kita nak panggil jahat tu kadang nak bilang dengan jari 10 jari tak siapa kesalahan dia. Tapi hak baik banyak benar lah aku nak kira. Sebab tu kalau orang balas depan Tok Qadi ke, dia royak Tok laki dia tak juh. Bila dia sebut keburukan Tok laki dia gini, Tok Qadi tanya hak baik, baik banyak lah dia kata kena royak baik tu. Maknanya baik tu banyak. Sampai Nabi begitu, ada sahabat Nabi nak cerai dalam hati Hadisah dia ceritalah beberapa perkara keburukan isteri dia. Nabi kata hak baik dia tak ada, hak baik banyak lah. Nabi kata jaga hak banyak tu lah, jaga hak banyak tu. Hak baik tu kita kena urus dengan cara yang khusus pula.
Jadi nak ayatnya hak baik, sebab tu kata fitrah ni adalah kebaikan yang ada dalam diri manusia. Hak tu fitrah. Jadi kalau ada hak buruk segi sebanyak tu sebagai ujian kepada manusia. Itu ahli falsafah Islam dia kata gitu. Sebab itulah kalau kita tak akan jumpa dia ada hidup di muka nak cari seorang baik, tak boleh nak tek baik semua, tak ada. Tiapi pun tak boleh gitu. Nah, seorang. Nah, malaikat. Waktu malaikat tu sebab fitrah dia lain, tak serupa manusia fitrah malaikat ni. Makna orang panggil manusia, sebab itulah ulama kita kata dalam syarah Adab Mufrad juga tentang husnul khuluq tu dia bincang panjang. Antara poin menarik yang kita boleh boleh kongsilah pagi ni. Dia kata manusia yang baik itu bukan manusia yang tak ada dosa. Nabi pun sebut apa dia? Khairul khata'in at-taibun. Maknanya sebaik-baik buat salah adalah orang bertaubat. Maknanya buat salah tak akan berlaku, bukan maksum. Jadi dalam syarah tu sebut dengan jelas bahawa manusia dia akan ada buat salah. Cuma kita istilah orang baik dalam agama, istilah orang baik adalah orang yang mana kalau kita berkawan dengan nak cari salah dia apa payah. Maknanya kalau nak tahu salah dia kena siasat. Misalnya Khatib Baghdadi sebut contoh kan. Dia kata sahabat Nabi ni, sebab tu dia istilah intiqas. Sesiapa yang intiqas, yang taqisu, idza ra'aita, kata Imam Ahmad pun ada sebut. Imam Ahmad kata idza ra'aita ahadan an yantaqisa ashab Rasulillah fattahim Islamah. Sesiapa yang kamu lihat dia mencari-cari siasat, jadi sehingga dia jadi jasus lah kita kata, cari kesalahan sahabat, kena cari nak baru jumpa, ketahuilah, ragulah keislaman orang itu. Ya kau orang Islam. Tapi orang yang tak molek dalam syarah hadis tu, orang yang tak molek ni tak payah cari, tengok pun nampak dah. Dia saingan dia dua lekak, nampak dah kelemahan tu, kelemahan ni. Setengah orang kalau kita kecek dengan dia, kecek mata ngopak lalu. Kecek mata dia sebut lalu keburukan orang. Tak payah cari. Bertepek uek nampak lalu. Cara tu orang tak molek tu. Tapi orang molek ni, sebab tu kita kata setakat ambo saingan dia molek. Molek lah tu orang tu. Boleh nak buat tu lelaki tu. Boleh nak buat natu dah tu. Boleh nak buat natu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, Nabi sebut sahabat dia ni kedekut sikit ni. Tapi perai tak tinggal, apa dia maksud? Nak ayatnya kelemahan diri. Sebab tu dia istilah jahat ni lain. Istilah jahat, istilah kelemahan diri, kesalahan peribadi, dia ada istilah-istilah tu dalam agama. Gitu ada. Jadi kita kena ingatlah bahawa manusia ni Allah buat tu dia tidak sama, kelemahan tu tidak sama, seperti mana kelebihan pun tidak sama. Tetapi dalam konteks fitrah kita bincang ni, hak fitrahnya semua manusia dia lebih nak pada kebaikan. Patut kita kata inna nafs la ammaratu bisu, tu nolak kecenderungan hati. Fitrah dia molek, tapi kalau tak jaga, sebab tu dalam nota ni Maulana buat, kalau tidak kerana kerosakan yang berlaku, manusia ni baik semua. Jadi faktor kerosakan itu boleh jadi ibu bapa, boleh jadi persekitaran dia, macam-macam lah. Sebab kalau manusia tu sendiri memang dia molek. Baik, cuba kita tengok di sini. Begitu juga sebaliknya, melakukan kezaliman, memutuskan silaturahim, berkelakuan jahat, berdusta dan sebagainya, dianggap oleh manusia sebagai perkara yang tidak baik. Misalnya itulah fitrahnya. Misalnya kita kata berdusta, kena orang agama kau baru faham berdusta tu tak molek. Kecek pelawak ni tak betul, mesti orang agama kau boleh faham. Manusia boleh faham, tak kira agama kau, tak ada agama kau boleh faham. Itu makna fitrah. Dia tak suka ni jenis orang yang melakukan kezaliman, tak suka. Walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tak ada agama, walaupun dia etis, kita kata dia tak suka. Tak suka tu atas dasar fitrah Allah buat. Jadi hadis yang menyokong takwilan amanah dengan erti fitrah ialah sabda Nabi SAW. Misalnya Nabi sebut, Nabi kata innal amanah nazalat fi jizri qulubir rijal thumma nazalal Quran. Amanah turun ke pangkal hati manusia terlebih dahulu, kemudian barulah turun Al-Quran. Misalnya ada dalam, misalnya ni contoh ni anda nak sebut,
Misalnya Dr. Ali As-Salabi, dia ada bincang di muqaddimah kitab sirah dia, bagaimana jadi Islam ni bila dia mari, ni molek ada kata-kata dia kata Islam ni bila mari dia bukan ubah keseluruhan hidup manusia, dia beri dua perkara, kata Syekh Dr. Ali As-Salabi. Yang pertama, dia memberi nilai tambah kepada kebaikan manusia, dan dia membetulkan kesilapan manusia. Itu dua perkara yang berbeza, sangat menarik. Dia hurailah memberi nilai tambah ni maksudnya apa? Mana kebaikan yang sudah ada pada manusia dia beri nilai tambah. Nilai tambah ni maknanya dia mencukupkannya. Sebab tu Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku mari ni untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu yang menjadi penyempurna kepada akhlak, kebaikan seseorang itu, kalau dia beragama, dia mengucap dua kalimat syahadah, kebaikan dia tu dia bukan sahaja menikmati di dunia hasil dia, tapi dia boleh sapa akhirat. Tu makna sempurna. Ramai mana orang kafir hak baik, kadang-kadang derma berjuta hak kaya-kaya tu. Ingat banjir di Kelantan buat dulu kan. Ana jumpa sendiri tu pada Taiwan mari. Dia buat kutip di Taiwan sebab berjuta dia buat mari. Dia panggil kampung karangan, di mana orang kan masuk dalam kampung karangan. 100 kaki air. Ana pergi tergelar surah. Rumah 2 tingkat dia kata mencecah dia punya kipah hak bahagian atas. Daripada paras sungai tu dia anak pergi tengok tu dia dalam lah sungai dia tu. Naik 100 kaki. Kita pergi tu 2 khemah. Orang panggil bekalan makanan yang dibawa daripada Cina-Cina Taiwan. Bawa dia pakai luar pendek duk masuk hari tu. Nak ajak ni kita kata baiklah juru. Tempat kita ni pada musim bulan 12 apa pernah orang kafir bui, orang tidak Islam lah bui. Dia suruh bui kepada orang miskin lah. Untuk orang Islam, maknanya kebaikan orang tidak Islam tu kalau dia tak masuk Islam, dia hanya dapat puji, dia dapat kebaikan. Sebab tu dalam hadis kata orang kafir pun dia buat baik, Allah buka juga rezeki untuk dia. Makna kebaikan tu untuk dunia sahaja. Tapi bila Islam mari, kalau dia masuk Islam, dia akan dapat sampai hari akhirat kebaikan. Itu makna sempurna. Itu satu. Yang kedua, sesuatu yang memang atas dunia pun tidak baik dah. Misalnya zina. Orang kafir dia tidak anggap tak molek zina. Ragu tak boleh. Zina okey, tak ada masalah. Mereka sama-sama setuju. Dia tanya pula kita dalam internet, apa beza zina dengan nikah? Semua tahu lah dia kata. Cuma ni melalui nikah tu melalui tak nikah, semua tahu lah. Lepas tu boleh anak gitu juga. Dia kata, oh tengok tu lah. Sebab apa? Sebab dia guna akal semata-mata. Islam mari dak Islam bui. Kamu ni manusia bukan binatang. Allah bui nilai tambah pada hubungan perkahwinan. Nikah melakukan persetubuhan serupa dengan zina. Tapi Allah bui nilai tambah. Bila kamu nak melakukan hubungan laki perempuan, ini peraturan dia. Kamu boleh juga tu. Kamu boleh juga bersetubuh tu, tapi dengan cara yang Allah redha. Kesan dia apa? Boleh pahala. Bila kata boleh pahala, dapat nikmat di hari akhirat, bukan dapat azab. Tetapi kalau tidak kerana Islam, tak ada beza manusia dengan binatang. Sedekah tu juga buatnya. Betul. Kalau kita baca dalam internet macam-macam kajian tentang, misalnya sebagai contoh. Ni dalam kitab ulama pada sebut, kenapa manusia melakukan liwat melalui jalan belakang? Sebab dia melanggar disiplin semasa melaksanakan hubungan jalan hadapan. Misalnya seorang suami isteri di barat ni, kalau kita baca ni beberapa artikel yang anda baca lah, maknanya orang yang terlibat suami isteri pun sampai perkat liwat apa-apa sebab dia melakukan hubungan seks tanpa kawalan. Akhir sekali dia rasa tak puas dengan melalui cara fitrah. Apa tu? Sebab dia tidak ikut peraturan. Sebab tu kita dalam agama kita, walaupun dengan isteri kita, tak boleh buat melebihi hak dalam bab orang panggil apa ni, jimat ni tak boleh. Dia ada peraturan dia. Kalau langgar hak tu, sudah dia rosak fitrah. Bila rosak fitrah tu lah dia rasa tak sedap. Hak cara biasa nak melalui liwat tu mengikut kajian. Bahaya hati-hati. Walaupun isteri kita tak boleh, Tuhan tak benar. Saja nak sebut biar atas masjid pun bukan nak mencarut ni nak. Masa anak mengaji, Maulana apa sebut? Dia kata Allah nak uji kita. Biarlah kita kecek dah. Kemaluan depan dengan kemaluan belakang isteri kita ni, kita kata 1 inci jarak dia, tak siapa-siapa. Apa tu hewan gitu. Tuhan nak uji kita lah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Melalui jalan belakang tak boleh. Anak nak sebut lebih-lebih pun sebab kalau baca dalam buku hak jenis ni orang hak terlibat dengan liwat ni,
dia nak kembali kepada fitrah ni payah. Dia sebutlah, ni orang panggil fitrah rasa. Kalau anak nak sebut, walaupun di atas masjid kita nak sebut dalam konteks, kenapa ajaran Islam kita tak benar liwat isteri, padahal isteri tu halal dah. Sebab dia ada kerosakan. Orang yang terlibat dengan hal ni, dia kata memang dia kata lazat kot jalan belakang lagi. Apa dia kata gitu? Fitrah surah satulah. Sebab tu Islam sekali lalu Allah takwil, sebab kata tak bahaya. Sehingga ada ulama ni pun malah nak juga sebut buku ni dalam bahasa Urdu. Dia orang India, dia mahir dalam bidang dia mengaji sampai peringkat Dauratul Hadis, lepas tu dia ceburi bidang perubatan. Dia berkhidmat di barat ni, pakar lah. Dia buat kajian 1000 pesakit dia. Semua ni kira-kiranya suami isteri lah. Daripada 1000 interview dia buat tu, boleh katakan ramai hak kena penyakit ni, kelamin ni, sifilis dan sebagainya, adalah kerana melakukan hubungan seks suami isteri dengan cara yang tidak fitrah. Dengan cara yang tidak fitrah. Sama ada melalui jalan belakang ataupun melalui jalan depan, tapi dengan cara yang tidak dikehendaki oleh agama. Setengah tu orang Islam pun berlaku gitu. Orang tidak Islam pun boleh berlaku. Gapo dia ni? Hak nak sebutnya, bila Islam mari, dia bukan larang manusia jimat, tidak. Cuma dia beri nilai tambah. Gapo dia? Ni kamu kena ikut peraturan. Kalau tidak, akan kena penyakit kamu. Penyakit berat lah. Penyakit tu siapa putus kemaluan, siapa perempuan tu rosak rahim dia. Sebab apa? Sebab tidak bersih cara tu. Misalnya kalau dalam Sahih Bukhari, Nabi kata sebelum nak hubungan, Nabi kata kena basuh dulu kemaluan. Siapa gitu Nabi ajar apa tu? Nak angkat dia punya nilai. Sehingga sebab tu Nabi kata kalau kena betul dengan cara, dia jadi boleh pahala, jadi ibadat tu melakukan hubungan tu. Jadi maknanya binatang pun jimat juga, manusia pun jimat juga, tapi kalau ikut cara agama, dia jadi tak serupa dengan binatang. Itu maksudnya mengangkat martabat manusia. Jadi perkara-perkara gini, kalau agama tak cerita, kita tak faham siapa tahap tu cerdik tahu mana. Hakim gil, hakim tu terlibat dengan gil, hakim. No awan tak ada nak mikir dengan otak hakim dia tu, bab ni tak ada. Dia kena agama juga. Gitulah tu. Tu maksud dia. Sebab itulah agama ni dia rahmat pada kita. Kalau tidak, tak ada beza dengan binatang manusia. Cuma bezanya manusia pergi klinik, binatang tak pergi klinik, nak beranak tu bezanya. Tengah pada gitu pun jadi. Gitulah kan. Sebab itulah dalam kitab tu memang menarik dia sebut. Banyak kita misalnya Nabi puji orang Arab ke dari sudut ke dah? Dari sudut memuliakan tetamu. Bahkan Nabi beri pula kelebihan fadilat memuliakan tetamu gini. Sebelum tu manusia tak tahu fadilat, tahu maulid secara dunia gitu yalah. Dalam kitab tu juga disebut, dia kata bila orang tidak Islam buat kebaikan, dia dapat 2 paling kurang. Apa dia? Dipuji oleh manusia dan Allah murahkan rezeki dia. Ada disebut dalam tu. Tapi di hari akhirat tak ada apa-apa. Mana tak sempurna tu. Tapi orang Islam sempurna. Siapa boleh nikmat syurga, kesal kebaikan dunia, tu orang panggil sempurna. Kalau tidak, tak sempurna. Sebab itulah Syekh Dr. Ali As-Salabi kata Allah tidak ubah semua. Islam hari ni tidak ubah semua. Saat ni dia beli 2 perkara, memberi nilai tambah kepada kebaikan manusia dan juga membetulkan apa yang tidak betul. Tu ya. Jadi hak sudah molek dah, dia kekalkan. Itu kita kena faham. Sebab itulah dalam Islam ni, kalau orang tidak Islam dia faham molek. Misalnya Ki Asma binti Abi Bakr misalnya, sebagai contoh. Bila dia masuk Islam, pada peringkat awal mak dia tidak Islam lagi. Jadi bila mak dia nak mari rumah dia tak berani. Sebab apa? Bukan mak dia kafir. Dianya Islam dah. Dia tak faham. Dia tanya Nabi, boleh ke saya nak terima mak saya sebagai tetamu, dia nak mari atas rumah saya nak buat minuman sebab dia mak saya. Nabi kata bila masuk Islam, tanggungjawab buat baik pada mak tetap kekal, dia tak hilang. Wajib juga. Maknanya seorang anak yang Muslim, kalau dia mengabaikan ibu bapa yang tidak Muslim lah, non Muslim ni, berdosa besar serupa. Maknanya dengan sebab seorang itu Islam, tanggungjawab kefarduan ihsan pada dua bapa dia tak terjejah. Banyakkah kalau orang faham gitu? Orang faham gitu. Boleh pergi kubur mak dia walaupun upacara tu buat dengan cara Islam, mak dia tidak Islam. Apa sahabat Nabi, mak dia tidak Islam, ayah tidak Islam, dia pergi, tak apa, tak jadi masalah pun.
Jadi perkara gitu kenapa? Sebab tu Nabi tak ubah nama sahabat dia, kecuali kalau ulama kata 23 orang Nabi ubah. Seramai-ramai sahabat tu 23 orang Nabi ubah nama. Abdul Syams, hamba mentari. Nabi ubah nama gitu ya. Tempat kita satu ketika dulu mesti kena ubah Abdullah. Tapi lah ni tak dah. Kalau makna tu tidak berkait dengan syirik, tak ubah, kekal. Jadi mana perasaan ibu bapa keluarga tidak Islam itu, maknanya bila masuk Islam, Islam tidak menjarakkan hubungan itu, tidak memutuskan hubungan itu. Itu sebenarnya hak tu termasuk fitrah juga tu sebenarnya, kebaikan tu baik. Jadi hak ni ana sebut tu ayatnya bahawa sebelum Allah turunkan Quran tu, maknanya amanah itu lebih dahulu ditekankan. Yang mana manusia tidak Islam pun kita kata nilai amanah kadang-kadang tinggi. Sebab itulah kita kata nak buat apa ni? Nak bina Kaabah tu ada. Tak guna duit-duit haram pada apa pun dia nipu hang ni. Nipu dalam perniagaan. Tapi bila nak buat itu tak sih. Sehingga nak masuk Hijri Ismail pun tak boleh nak masuk, tak cukup piti. Kerana ada disebut gitulah. Ada disebut gitu. Baik, tak apalah tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi berdasarkan kepada sabda Nabi ni, innal amanah nazalat fi jazri qulubir rijal thumma nazala al-Quran. Amanah turun ke pangkal hati manusia terlebih dahulu, selepas tu baru turun Quran. Ini bererti Allah menjadikan fitrah terlebih dahulu. Sebab amanah tu termasuk fitrah yang menjadikan manusia tu inginkan kebaikan, kebahagiaan dan takut pada keburukan, bimbang berlaku keburukan, kesedihan, kebimbangan dan sebagainya. Jadi fitrah manusia yang asal sekiranya tidak terganggu. Kalau kullu mauludin yuladu alal fitrah itulah. Jadi fitrah yang Allah buat pada manusia itu, kalau kira asal dia, kalau dia tidak terganggu lah, sangat mudah dia menerima wahyu. Tetapi kalau fitrahnya sudah tercemar dan rosak, maka akan sukalah kepadanya menerima wahyu. Ni kalau kita ambil contoh sahabat, ramai juga sahabat fitrah dia bersih walaupun zaman jahiliah, tak sembah berhala, tak minum arak pun. Misalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tu antara contoh, tak pernah sembah berhala. Sebab tu dia mudah terima Islam. Royak berimeh lalu. Sayyidina Ali royak tu beberapa jam lepas tu berimeh. Sayyidina Abu Bakar selalu. Tu ulama sebut. Sayyidina Bakar bila Nabi sebut tu terima lalu. Sayyidina Ali dalam masa hari yang sama. Tapi tidak selalu. Ambil masa beberapa jam. Itu disebut oleh ulama. Maknanya mudah. Apa tu? Sebab sifat dia sebelum tu memang sesuai. Sebab fitrah ni sesuai dengan agama. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi kerosakan fitrah akan membawa kemusnahan dan kehancuran kepada manusia. Anda dapat melihat contohnya. Apabila fitrah tidak boleh berkahwin sesama ahli keluarga, tu fitrah. Ni orang kafir pun terima ni. Tak boleh nikah dengan adik-beradik. Kecuali agama Majusi. Mereka awal dulu. Kalau kita baca sejarah Majusi, mereka awal dulu boleh nikah. Sebab dia jenis pelik sikit Majusi ni. Boleh nikah adik-beradik pun. Mok pun boleh. Mereka dulu. Supaya agama Hindu, mereka kuno bila suami meninggal dunia ni nak baca. Tapi lah ni dia pun tak terima dah. Bila suami meninggal dunia, isteri kena mati bersama suami. Ada mazhab tu dalam Hindu. Sebab tu dia ada satu gunung tu, ni masa anda ngaji mula-mula dengan anak Maulana sebut. Dia ada satu gunung di India tu, tempat tahuk perempuan bila suami dia meninggal. Dia bukan tahuk mono gitu, dia buat macam lift gitu. Dia buat macam turun, dia buh dalam apa ni? Tempat pasal dia tok perempuan dia tu, dia letak makanan untuk seminggu, dia pun turun, hantar dia guna tali, turun ke puncak gunung. Situ perempuan tak akan mati kena bahaya ke penata buah apa. Ada pernah diterima sebagai cara hidup dulu. Tapi lah ni lepas tu tak terima. Tapi tak boleh nikah. Tak boleh nikah. Lah ni pun dia tak terima. Lepas tu tak boleh bunuh, tak boleh mati bersama suami dia. Tapi dia tak boleh nikah. Duk gitu siapa mati? Bila tu lelaki mati. Tapi manusia boleh terima. Tu tidak fitrah tu. Tidak fitrah gitu tu. Manusia dia kalau fitrah ni maknanya manusia boleh terima. Dan kalau dia tidak terima kerana fitrah rosak, kalau berdebat memang dia akan kalah. Umumnya tidak. Itu makna fitrah. Misalnya contoh ni, kerosakan fitrah akan membawa kemusnahan dan kehancuran kepada manusia. Sebagai contoh, fitrah tidak boleh berkahwin sesama ahli keluarga dan sesama jantina. Tak boleh nikah sama jantan, sama tina.
maka musnahlah sistem kekeluargaan dan masyarakat. Banyak kan? Bacalah buku mana-mana pun, orang tidak Islam misalkan di masyarakat barat pun, dia memandai jejek sama-sama jatuh ni. Cumanya oleh kerana fitrah tu sudah rosak teruk, jadi ada ramai yang terima, tapi hakikat orang masih dia pun tak sih, dia pun terkejut. Ana ada baca, dia cerita ni, ana tengok cerita tentang masyarakat gay ni lah, cerita di barat. Jadi kita tengok, oh mana pokok dia pun bila berlaku tahu anak dia ni terlibat dengan lesbian ni, kalau kita kata homoseks kan, dia rupanya dia ada khusus sebenarnya. Dia ada khusus bahagia nak memulihkan orang terlibat dengan dia ada khusus. Tapi oleh kerana dia jumlah yang ramai, dia tuntutlah hak dia. Sebab tu dia ada khusus hak dia, kelak malam khusus untuk dia, hotel khusus. Tapi kok mana pun dia ada pula kaunseling bagi tu. Maknanya secara umumnya masyarakat dia tak suka gitu. Ni kau lesbian kan jadi ke dia, kok sama jatuh nak boleh hanut lagu mana. Tak apa. Dalam tu dia buat pula sebab tu ramai di kalangan dia nikah sama jatuh, dia cari anak akak kan, untuk anak dia. Baik, kita kata patah anak akak ni perasaan serupa ke dengan anak kandung? Tak serupa. Sebab tu dia rosak teruk masyarakat. Allah teruk tu tidak fitrah. Jadi kalau kita tengok perkara tu sudah melanda lama dah. Banyaklah kalau nak cerita lagi bab tu, kesal dia tu memang sangat banyak. Ya setengah-setengah perkara tu kita tak tergamak nak sebut. Tapi mengikut kajian ulama kitanya berlaku. Sebab itulah Islam tak benar. Bila kata Islam larang, sebab itulah Syekh Shaltut misalnya pernah menjadi Syekhul Azhar dulu. Dia kata tak mungkin mana agama yang diturunkan oleh Allah membenarkan dua perkara. Gapo dia? Liwat isteri walaupun isteri, dan juga nikah mut'ah. Perempuan boleh kahwin berapa kali? Dia sebut tak silapnya 5 kali. Perempuan boleh nikah 4 kali ke? Dan 4 kali atau 5 kali dalam setahun. Perempuan boleh nikah. Sebab perempuan ni kadang iddah dia. Iddah berapa nikah 4 kali setahun. Lepas tu tak ada iddah ke? Sebab apa ni, mut'ah ni tak ada iddah. Dia kata tak mungkin. Ajaran yang menghalalkan mut'ah ni tak mungkin ajaran itu datang daripada Tuhan Rabbul Jalil. Supaya juga liwat tak mungkin. Tapi Syiah boleh. Kalau baca lagi tak Syiah, liwat ni memang dia kata tak molek, tetapi kalau isteri setuju boleh halal. Ada tu peruntukan tu, ada dalam fiqh Syiah. Dalam Islam tak ada langsung tu. Tak ada langsung. Fitrah binatang pun tidak gitu. Fitrah binatang. Tapi orang tak fitrah binatang ni. Tapi kalau nak kira suka asal kejadian binatang pun tak sih. Baik, cuba anda ambil sikit lagi sini. Walaupun terdapat banyak erti amanah dan masing-masing daripadanya memang digunakan dalam istilah agama Islam, tetapi amanah yang tersebut dalam hadis ni lebih khusus. Dia menunjukkan kepada jawatan, pangkat atau kedudukan yang diberi dan sesuatu pada hak ni dalam bab sistem pemerintahan, dalam bab pengurusan berjawatan. Ni maksudnya. Sebab tu hadis ni kalau kita tengok dalam syarah-syarah ringkas lah, dia kata amanah sini amanah dari sudut riasah, kepimpinan. Dari sudut riasah, kepimpinan. Daripada setinggi-tinggi jawatan sampailah kepada serendah-rendah jawatan, baik dalam institusi kerajaan atau bukan kerajaan, sama ada sebagai seorang raja, presiden, perdana menteri, mufti, pengurusi dan sebagainya, hinggalah kepada ahli jawatan kuasa biasa atau penghulu kampung, tak kira lah. Jadi ketika menyebutkan ni, ketika Nabi sebut dalam hadis ni, idza dhiyyatil amanah, apabila disia-siakan amanah, fantaziris sa'ah, maka tunggulah saat kemusnahan. As-sa'ah tu makna kiamat, mana kemusnahan besar maksudnya. Nabi SAW sebenarnya tidak memaksudkan erti itu, tetapi ia masih tidak jelas kepada penanya. Apabila ia meminta penjelasan lanjut, baginda menyebutkan dengan terang bahawa amanah yang dimaksudkan ialah jawatan, pangkat atau kedudukan. Mula-mula Nabi sebut idza dhiyyatil amanah, bila disia-siakan amanah, tunggulah saat kemusnahan. Jadi hak dia tanya ni, penanya ni tak jelas amanah tu lagu mana? Amanah gapo dia? Amanah dalam bab apa? Tak jelas. Selepas tu baru jelas bila Nabi sebut.
Baginda menyebutkan dengan terang bahawa amanah yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah jawatan, pangkat atau kedudukan. Apabila ia diserahkan kepada orang yang tidak berkelayakan, maka tunggulah kiamat. Kiamat sini maksudnya kemusnahan, kehancuran, kerosakan. Dalam banyak-banyak alamat kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan yang itu, iaitu duyatil amanah. Memandangkan kuasa merupakan salah satu faktor. Tiba-tiba Nabi sebut, yalah dalam hadis lain itu banyaklah disebut tanda kiamat. Hak sini Nabi sebut ni khusus sebagai nak menyatakan bahawa kuasa merupakan salah satu faktor terbesar dalam memakmurkan atau menghancurkan sesebuah masyarakat dan negara. Banyak kalau kita kata pemerintah hak tertinggi dan hak membuat polisi negara tu orang yang tidak berkelayakan, banyaklah kesek pada negara. Kesek pada negara. Makna kerosakan itu berlaku pada semua orang, tak kira agama. Pemimpin yang baik dan berkelayakan akan membawa rakyat dan pengikutnya ke arah kemajuan dan kejayaan. Sementara pemimpin yang jahat dan tidak berkelayakan pula akan membawanya ke arah kemunduran dan kemusnahan. Itu. Sebab itulah Sayyidina Umar dia bui setahun ya. Adalah jarimna dia bui sampai 3 tahun. Makna mengurus menjadi pegawai jawatan dalam sistem kerajaan. Apa tu? Sebab dia tengok tak siapa dia punya tahap target dia suruh buti, dia bui jawatan lain hak rendah-rendah. Sebab dia kata rakyat ni ramai cerdik sebenarnya. Tapi setengah-setengah tu dia setengah orang tu. Sebab tu Nabi kata orang yang menonjolkan diri dengan nak jawatan petang lagi aku tak bui. Siapa Nabi kata kalau dia minta pelepah tamah aku belah dua aku tak siwi. Sokah apa pelepah. Nak lagi hak jenis pesen siapa ada blogger bayar blogger khusus untuk naik nama dia, untuk timbul ke untuk dia tu memang tak boleh awal-awal. Sebab ramai orang ini amanah dia tahu dia boleh buat tapi dia tidak menonjolkan diri. Ramai sebab tu saya normal dia kena pasti raya tak lihat ni tadi. Dia tak bui. Kadang-kadang setengah tu ada berlaku satu kisah waktu dalam kitab Mausu'ah. Syekh Dr. Muhammad Misri tu ada sebut kalau dalam cerita tentang Sayyidina Umar ada seorang wakil rakyat lah kita kata mudah bahasa kita lah. Bila selepas pakai jawatan tu nampak naik 2 tingkat rumah. Sebelum tu setikak ya. Boleh ambil wonyo kot nela. Saya nak masuk bakar tak tambah. Hak ibu tu kekak, hak tu suruh bakar. Rombok sama sedah. Dia pilihan. Mun nak jawatan ni kau nak rumah tu. Padahalnya bahkan dalam huraian hadis dia bukan naik 2 tingkat. Contohnya ginilah ada nak ayat tu. Contoh ni rumah katalah ni rumah. Rumah setikak itu belum jadi wakil ayat. Itu bahasa mudah lah, bahasa mudah bahasa kita. Jangan itu rasa hati pula. Bila naik jadi wakil ayat, dia bukan tamu, dia tamu ke tepi ya. Dalam syarah hadis dia tamu ke tepi, loteng, orang panggil loteng. Kalau bahasa Kelantan panggil loteng. Saya nak masuk ombak tu. Kata ombak aku nak bakar. Sebabnya kawan ini ada kelayakan pemerintah, tetapi saya nak kata kalau mu buat gitu dia jadi fitnah. Bila fitnah rakyat tak akan doa dah kebaikan kepada pemimpin. Bila tengok mikir menata tu mari pula. Padahal orang ni boleh jadi mengikut dalam syarah tu boleh jadi dia ni berkelayakan tapi kesilapan. Nak ayatnya saya nak kata kena patel lah nak jadi pemimpin, kena patel lebih pada orang dalam 40 lagi tu. Kalau tak boleh patel tu tak salah. Pakai jadi tok makmum sudah. Tak kena jadi tok imam. Nah. Berat juga nak patah dia tak. Moga kandi hidup kita. Nah, nak ayat bagi zaman sana. Apa tu? Saya nak kata bukan mu kena tanya aku, kena tanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia itu lalu. Tu. Kalau kita boleh pemimpin tertinggi jenis lagu tu, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Tapi kadang-kadang dalam sistem pemerintah ni dia ada jenis penyakit lah. Mana bui jawatan ni kerana dia penyokong kita. Tu rosak. Bui jawatan ni sebab apa? Sebab dia menyebabkan kita boleh naik jadi pemerintah. Kalau dia tarik sokongan berudung jatuh kita. Ni nanti boleh nyakit parut. Kalau jenis ada jenis lagu tu. Makna dia akan bui jawatan tu bukan berdasar pada kelayakan, berdasarkan kepada nak jaga kedudukan dia. Ni jadi masalah. Dan sistem itulah yang mencengkam kita sekarang. Sebab tu setengah orang taksir. Dia kata bukan sistem Islam ni. Jadi lagu tu. Mana sistem tu mendidik pemimpin jadi gitu.
Oh, kau tak boleh jawab tega, esok pagi buta tak ada makan nasi belagi, buat press conference, kita hilang keyakinan. Tu nyakit jumpa sama tu di negara kita tu. Jumpa sama selagi jumpa. Kadang-kadang dalam rok pada tu. Ni kita sebagai rakyat ni kita nampak kata lagu tu talih tu. Tu berdosa besar. Kalau bui jawab atas dasar itu berdosa besar pemimpin tu. Dunia akhirat berdosa. Gitulah hadirat-hadirat. Baik, tu seterusnya kita nota ke-18 tu kita bincang menghadap pada Syah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.